Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih, lindung diri, lindung semua, itulah tema dan juga kata keramat ini digunakan bagi menjayakan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan yang dilancarkan baru-baru ini, dan kini kita melihat fasa pertama sudah pun bakal mengakhirinya, dan juga pada 19 April ini fasa kedua bagi program vaksinasi ini akan berlangsung bagi melibatkan golongan orang kurang upaya OKU dan juga warga emas dan juga komorbiditi. Untuk kita cakap lebih lanjut berkenaan dengan persediaan vaksinasi COVID-19 dan juga kerjasama antara pihak swasta dalam menjayakan program ini, kita bersama dengan Dr. Anas Alam Faizli, Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik, Doktor, terima kasih kerana bersama saya dalam Pastikan Sahih. Kita kekurangan waktu, jadi terus saya tanyakan persoalannya berkenaan dengan persediaan dan juga bagaimanakah kita ingin melihat pengamal perubatan am swasta bergerak dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini, dan kita melihat bahawa kejayaan dalam fasa pertama alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan bagaimana penglibatan am swasta ini untuk fasa kedua ini, Doktor? Terima kasih, Hafiz. Seperti mana yang Hafiz tahu, Protect Health adalah anak syarikat tidak berasaskan keuntungan, dan seperti pengumuman 8 Mac, Protect Health telah dilantik sebagai pelaksana penglibatan pengamal perubatan am swasta iaitu GP untuk terlibat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Khususnya fasa kedua yang akan bakal bermula tidak lama lagi. Maksudnya, kerajaan telah membenarkan GP terlibat dalam pemberian vaksin. Maksudnya, GP akan turut menjadi pusat pemberian vaksin yang dikenali sebagai PPV-GP. Dengan inisiatif ini, penduduk Malaysia akan mendapat suntikan vaksin secara percuma daripada fasiliti kerajaan ataupun swasta. Penerima vaksin akan dimaklumkan melalui MySejahtera berkenaan lokasi PPV yang ditetapkan. Jadi kalau Hafiz tahu, sekarang ni ada lebih 600 PPV kerajaan. Jadi akan ditambah dengan PPV swasta. Jadi lebih banyak PPV akan ada untuk penduduk Malaysia. Ya. Baik, kita sambut baik usaha yang dilakukan, dan PPV di pihak kerajaan sudah pun mencukupi dan pastinya ditambah oleh pusat pemberian vaksin yang disokong oleh pihak swasta, pastinya merancakkan lagi pemberian vaksin. Namun, Doktor, kita melihat dalam fasa pertama ini dan apa yang dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa pendaftaran ketika ini semakin perlahan disebabkan ada kumpulan tertentu yang menggunakan terma tunggu dan lihat ataupun wait and see kejayaan fasa pertama. Dalam aspek ini, kita apa kekalangan utama yang boleh kita kenal pasti dalam aspek meluaskan akses pemberian vaksin dalam fasa kedua ini, Doktor? Soalan yang baik, Hafiz. Jadi, kalau Hafiz lihat ada vaksin asistensi atau vaksin confidence di kalangan rakyat. Jadi sebenarnya apabila kita libatkan GP, seperti yang Hafiz maklum, GP ataupun pengamal perubatan am swasta ini, mereka punyai hubungan family relationship dengan pesakit-pesakit mereka. Jadi bila kita libatkan GP swasta di dalam program ini, ia sedikit sebanyak akan membantu mengurangkan vaksin hesitancy dan menambah vaksin confidence di kalangan rakyat. Antara sebab juga yang lain mengapa pendaftaran vaksinasi mungkin dilakukan semakin perlahan adalah mungkin juga kerana pelbagai maklumat tidak sahih yang berlega di media sosial dan dipercayai ramai. Maka itulah gunanya, bagusnya ada berita sahih bersama RTM. Ya, betul. Dan penting dan menjadi tanggungjawab kami untuk menghubungi pihak-pihak pakar untuk mendapatkan, khususnya berkaitan dengan vaksin, kerana kita khawatir banyak maklumat-maklumat yang tidak tepat berkenaan dengan vaksinasi ini. Baik, Doktor, kalau saya membuat pembandingan, kalau kita melihat di Indonesia, mass vaccination ataupun vaksinasi secara besar-besaran sudah pun dilakukan, dan saya semalam sempat berjumpa dengan pihak KKM. Mereka juga mengatakan bahawa kita akan menjalankan mass vaccination sekitar bulan Ogos nanti. Mungkin Doktor ada pandangan dan juga bagaimana persediaan pihak swasta dan juga kerajaan selain daripada PPV yang dinyatakan tadi, Doktor?
Hafiz, untuk program PICK ini berjaya, kita tidak boleh gunakan hanya satu model ataupun satu kaedah untuk mendapatkan capaian yang baik pada seluruh penduduk Malaysia. Jadi kita perlu pelbagaikan kaedah dan model capaian kepada rakyat. Maka peringkat pertama ini kita dah libatkan GP. Jadi banyak lagi daerah, kawasan-kawasan di luar bandar, di dalam bandar yang kita telah expand coverage of immunization program ni. And then the next another kaedah seperti yang disebut tadi, mass vaccination, yang saya pasti Hafiz dah dengar daripada awal lagi. YBKJ, YBMK pernah sebut dahulu yang kita akan laksanakan. Jadi mass vaccination memang sedang dalam perancangan dan masih dalam perincian, dan ia akan diumumkan kelak. Ya. Kita doakan supaya ia berjalan dengan lancar. Baik, doktor sudah menerima vaksin? Belum, insyaAllah. Sebab saya bukan frontliner, saya bertugas di pejabat. Jadi kita utamakan vaksin kepada frontliner yang berhadapan dengan pandemik di baris hadapan. Baik, walaupun doktor masih lagi belum menerima suntikan vaksin, namun kita melihat kebelakangan ini banyak laporan-laporan individu-individu tertentu yang bukan lagi penerima sudah pun mengeluarkan kenyataan yang mengatakan ada kesan sampingan dan sebagainya yang seakan-akan dan juga menyebabkan golongan warga emas, OKU dan juga komorbiditi ini rasa takut untuk menerima suntikan pada fasa kedua. Mungkin doktor ada pesanan dan juga ketegasan dalam aspek ini, doktor, bagi memastikan bahawa tidak ada ketakutan untuk kita menerima vaksin yang disahkan selamat ini, doktor. Hafiz, seluruh dunia telah berjuta-juta yang mengambil vaksin, dan di Malaysia daripada 600,000 yang ambil vaksin, seperti yang Hafiz maklum, lebih daripada 99% tiada masalah, dan yang mendapati kesan sampingan pun kebanyakannya mempunyai sebab-sebab lain yang tiada kena mengena dengan pengambilan vaksin. Dan maklumat-maklumat seperti ini sebaiknya perlu dirujuk dengan Kementerian Kesihatan Malaysia yang aktif mengeluarkan fakta-fakta dan laporan mengenai kesan-kesan sampingan daripada pengambilan vaksin ini. Baik, Dr. Dan juga kita melihat bahawa ramai yang berharap bahawa program vaksinasi ini berjaya dan juga kembali kepada normal. Namun banyak juga laporan antarabangsa mengatakan bahawa walaupun kita sudah menerima vaksin, namun SOP tetap perlu kita jaga. Namun apa yang kita lihat hari ini, perlunya jawapan daripada doktor. Kita melihat bahawa walaupun vaksin ketika ini masih lagi di peringkat fasa pertama, namun masih lagi orang ramai ketika ini tidak mematuhi SOP. Doktor, mungkin pesanan dan juga ingatan kepada awam berkenaan dengan isu ini. Bagi saya, mengikuti SOP adalah sangat penting. Kalau dilihat ketika kita membuat PKP yang pertama pada tahun lepas, kita dapat mengawal gelombang kedua dan telah berjaya flatten the curve. Dan kini kita di dalam fasa ketiga gelombang pandemik, dan jika kita mengikuti SOP, menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang baik, bersama-sama kita gembeling tenaga untuk melawan pandemik ini, insya-Allah kita bakal boleh flatten the curve again. Jika saya boleh ambil peluang untuk memberi pesanan, I'm hoping to reach out to all the GPs out there. Buat makluman Hafiz, terdapat 8,000 GP yang mendaftar di Malaysia, dan jika kita boleh dapat libatkan lebih ramai GP dalam program ini, insya-Allah di mana-mana sahaja rakyat Malaysia boleh mendapat vaksin dengan peningkatan bilangan pusat pemberian vaksin di seluruh negara. Baik, untuk minit-minit terakhir ini, doktor, kita percaya bahawa bukan sahaja MySejahtera menjadi satu aplikasi untuk pendaftaran, namun ada lagi 4 cara yang disediakan oleh pihak JKJAV. Mungkin doktor boleh ingatkan kepada orang ramai yang sedang menonton, pastikan sahih untuk terus mendaftarkan diri dan juga hilangkan rasa takut dan juga khawatir terhadap keselamatan vaksin ini, doktor. Betul. Kita telah sediakan pelbagai kaedah untuk mendaftar. Antaranya kita boleh telefon, kita boleh daftar di website, dan juga kita boleh daftar melalui hospital dan klinik kesihatan. Ya, baik, itu dia cara yang boleh dikongsikan. Jadi anda boleh terus saja ke vaksin.gov.my untuk mendapatkan perincian berkenaan dengan ini. Dan juga doktor, kita mengharapkan supaya
PPV yang dilaksanakan kerjasama swasta dan juga kerajaan dapat berjalan dengan lancar. Baik, doktor, mungkin boleh kita tahu doktor termasuk di fasa yang keberapa, doktor, kalau kita boleh kongsikan? Kalau ikut profil kesihatan saya, insyaAllah saya akan berada dan menerima vaksin dalam fasa ketiga. Ya, baik. Kita doakan supaya pihak swasta dan juga pimpinan doktor sendiri dapat berjalan dengan lancar, dan kita berharapkan supaya imun kelompok ataupun herd immunity ini dapat dibentuk menjelang hujung akhir tahun ini, insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi doktor atas perkongsian dan juga apa yang kita ingin kongsikan berkenaan dengan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan fasa kedua yang bakal bermula 19 April ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Anas Alam Faizli, Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation, sudah berehat untuk bersama kita sebentar saja lagi. Baik, terima kasih penonton. Jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sekali lagi. Kembali selepas ini dalam Pastikan Sahih.